Okey, dah tekan butang rekod dah. So kita terus sambung murid yang lambat masuk tu, cikgu syorkan dia masuk guna akaun MOEDL lah. Okey, Aina Syakirah nampak tak slide cikgu? Nampak. Okey, nampak Okey, Alhamdulillah. So kita boleh terus mula kelas. Okey, so hari ni kita nak masuk 7.3 fermentasi Okey, fermentasi. Jadi kalau minggu lepas awak dah belajar tentang respirasi aerob iaitu menggunakan oksigen. Yang kedua ialah respirasi anaerob. Dalam respirasi anaerob tu kita belajar tentang fermentasi. Okey, kita tengok apakah dia fermentasi ni. Cikgu rasa awak pernah dengar lah perkataan fermentasi ni. Okay, sekejap cikgu. Ini buat apalah dia jadi macam payah sikit. Bila cikgu klik nak pen ke nak highlight ke dia jadi payah. Okey. Fermentasi ni kalau awak ingat balik dia ni di bawah respirasi anaerob. Okey, anaerob iaitu proses penguraian glukosa tidak lengkap dalam keadaan oksigen terhad atau tanpa oksigen. Okey, cikgu rasa cikgu kena back balik. Cikgu kena kembali semula kepada tajuk sebelum ni. Okey, so cikgu akan back slide ni. Okey, ingat tak hari tu? Okey, cuba kita tengok dulu sekejap. Respirasi aerob. Kalau aerob, ada aerob ni, dia berlaku dengan kehadiran oksigen. Maknanya ada oksigen dia kena berlaku dengan kehadiran oksigen kalau aerob. Dan kita panggil dia proses penguraian glukosa dengan syarat ada oksigen, tujuannya untuk menghasilkan tenaga kimia. Okey, jadi maksudnya kalau aerob ni ialah dia nak mengoksidakan glukosa. Apa cikgu mengoksidakan glukosa? Oksigen. Dia nak bakar glukosa. Sebab tu dia guna perkataan mengoksidakan. Oksida ni maksudnya oksigen. Okey, ada gas oksigen. So bila ada gas oksigen barulah dia boleh mengoksidakan glukosa. Dia bakar glukosa. Kenapa dia nak bakar glukosa? Untuk menghasilkan tenaga. Selain daripada tenaga, menghasilkan karbon dioksida dan air. Itu kalau respirasi aerob. Okey. Kalau anaerob, okey. Ni yang anaerob Okey, kalau anaerob ada perkataan an depan ni, maksudnya proses penguraian glukosa, dia nak pecah juga glukosa, tetapi tidak lengkap. Okey, tidak berlaku dengan lengkap. Kenapa? Kenapa tak lengkap? Sebab keadaan oksigen terhad atau ketiadaan oksigen. Maknanya dia boleh nak pecah glukosa, tapi dia akan pecahkan glukosa dalam dua keadaan. Satu memang tak ada langsung oksigen, yang kedua ada tapi sikit. Awak jelas Kalau N tu maksud dia sikit atau tak ada oksigen. Contoh untuk anaerob ni ialah fermentasi. Okey so cikgu akan masuk balik kepada slide tadi. Okey, kita pergi kepada slide tadi. Sekejap Okey, kita pergi kepada slide tadi. Okey, jadi kita pun back balik apakah maksud fermentasi. Jadi fermentasi ni ialah proses penguraian glukosa tetapi tidak lengkap. Maknanya dia nak pecah glukosa tetapi tak lengkap. Kenapa kita panggil dia tak lengkap? Sebab berlaku dalam keadaan oksigen terhad atau tanpa oksigen. Maknanya dia pecah glukosa tapi dalam keadaan oksigen sedikit atau memang tak ada oksigen. Okey, jelas Okey, kemudian awak dah belajar itu. Mula-mula sebelum dia nak buat respirasi aerob tu kan dia kena buat glycolysis dulu. Dia kena buat glycolysis dulu. Gapo glycolysis ni? Iaitu glukosa akan diuraikan jadi piruvat.
Ingat tak minggu lepas cikgu dah ajar, awak boleh tengok muka surat 115. Cuba tengok buku teks, muka surat 115. Jadi sebelum dia nak menghasilkan tenaga tu, dia kena buat glikolisis dulu. Iaitu glukosa diuraikan kepada piruvat dan berlaku dalam sitoplasma. Okay, tetapi untuk fermentasi ni pelik sikit. Selepas glikolisis, piruvat yang terhasil akan menjalani fermentasi alkohol atau fermentasi asid laktik. Okey, cikgu pun nak back balik juga. Okey, cikgu nak back semula. Cikgu nak kembali semula kepada yang ni. Slide kita sebelum ni. Ni, ingat ni. Kalau aerob, okey sekejap sebab tu dia bio ni dia payah sikit. Sebab dia nak kena lompat situ, lompat sini. Okey, cuba tengok. Ni kalau aerob. Kalau aerob, ada oksigen tadi, proses respirasi aerob mesti bermula dengan glikolisis. Semuanya kena bermula dengan glikolisis dulu. Apa dia glikolisis ni? Iaitu dia akan pecahkan glukosa menjadi piruvat dan benda ni berlaku dalam sitoplasma. Bila dah jadi piruvat, barulah barulah piruvat ni akan dioksidakan melalui satu siri tindak balas untuk menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Bila dah ada piruvat, barulah dia akan masuk pembakaran piruvat. Barulah dia boleh bakar piruvat tu. Barulah dia boleh oksidakan piruvat. Cikgu kata dah pengoksidaan ni maksud dia pembakaran. Dah jadi piruvat, barulah dia boleh bakar piruvat lalu menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. So terhasillah tenaga dan benda ni proses ni berlaku dalam mitokondria kerana mitokondria menjana tenaga. Okay, maknanya kalau respirasi aerob ada oksigen, dia akan buat glikolisis dulu. Lepas siap glikolisis barulah dia buat pengoksidaan piruvat. Ni kalau aerob. Okay, sekarang cikgu nak back balik, pergi semula yang kita belajar saat ni. Kalau fermentasi, memanglah dia buat glikolisis dulu. Dia buat glikolisis dulu iaitu glukosa dipecahkan kepada piruvat. Tetapi selepas piruvat ni dia tak bakar piruvat. Dia tak bakar piruvat. Lepas tu dia gimana? Piruvat akan menjalani sama ada fermentasi alkohol atau fermentasi asid laktik. Awak faham ke? Cikgu buat apa dia tak bakar piruvat ni cikgu? Nak bakar macam mana? Oksigen tak ada. Faham? Dia tak boleh nak bakar piruvat ni. Sebab tak ada oksigen atau kurang oksigen. Jadi dia akan masuk sama ada dia akan buat fermentasi alkohol atau fermentasi asid laktik. Boleh dia tak boleh nak bakar piruvat. Dia tak boleh nak buat tubik tenaga. Sebab apa? Sebab tak cukup oksigen ataupun kurang oksigen. Okay, jelas Okay, jadi sekarang cuba kita tengok. Kalau fermentasi alkohol ialah proses penguraian glukosa tidak lengkap. Sebab apa seumpama adaan tak lengkap ni cikgu? Sebab tak ada oksigen. Jadi maknanya dia akan urai glukosa, dia akan pecah glukosa. Tetapi tak lengkap sebab kekurangan oksigen atau memang tak ada oksigen. Lalu sebab tak ada oksigen, maka bila dia terpaksa pecahkan juga glukosa, maka terhasillah etanol, karbon dioksida dan tenaga. Okay, dengar molek cikgu nak sebut ni. Awak dengar molek cikgu nak sebut ni. Kalau ada oksigen, dengar kalau ada oksigen, dia akan bakar piruvat menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Kalau ada oksigen. Sekarang tak ada oksigen ataupun tak cukup oksigen, maka dia akan pecahkan glukosa. Awak tengok, pecahkan glukosa. Kenapa dia tak tulis sini tambah oksigen? Sebab tak ada oksigen, tak cukup. So sebab tu dia buat glukosa, terus buat anak panah. Okay, terus buat anak panah sebab dia dipecahkan tanpa oksigen. Lalu menghasilkan gas etanol, karbon dioksida dan tenaga. Berapa banyak?
210 kilojoule. Sedikit. Okay, dengar molek soalan cikgu. Baru ni cikgu ada ajar, cikgu kata respirasi aerob. Aerob, bila dia menghasilkan tenaga, tenaga dia banyak. Berapa banyak tenaga dia? Adni Najihah. Nur Adni Najihah. 2898 kilojoule. Tu kalau oksigen ada cukup, dia akan bakar glukosa lalu menghasilkan 2898 kilojoule. 2898 kilojoule. Tu kalau betul-betul oksigen cukup. Tapi cuba awak tengok, bila oksigen tak cukup, dia terpaksa juga pecah glukosa. Tengok, sikit lah dia hasilkan. 210 kilojoule. Jah. Faham ke tak? Dia terpaksa bakar glukosa sebab dia nak bagi tenaga ke kita. Tapi sebab oksigen tak cukup, dia pecahkan glukosa tanpa oksigen, maka terhasillah tenaga yang sedikit. 210 kilojoule. Dan kenapa dia panggil fermentasi alkohol? Sebab etanol ni adalah alkohol. Boleh? Kalau awak buat eksperimen ni, awak akan mencium bau alkohol tu, bau etanol, bau tengik. Okay, jelas dah? Okay, dapat dah. Okay, jadi kena ingatkan ni cikgu saya ni, persamaan kena ingat bilangan tenaga tu, jumlah tenaga tu awak kena ingat. 210 kilojoule kalau fermentasi alkohol menghasilkan etanol, karbon dioksida dan tenaga. Kita panggil fermentasi alkohol. Dapat dah? Okay, yang kedua, dia ada dua jenis, iaitu satu lagi adalah fermentasi asid laktik. Fermentasi asid laktik. Fermentasi asid laktik ni juga ialah proses penguraian glukosa. Dia nak pecah glukosa tapi oksigen tak cukup. Jadi terhasillah asid laktik dan tenaga. Ni hasil dia. Ni kalau fermentasi asid laktik. Dia menghasilkan asid laktik dan tenaga. Cikgu tak ada karbon dioksida ke? Tak ada. Ni je. Awak kena hafal. Oh, jadi glukosa menghasilkan asid laktik dan tenaga. Berapa banyak tenaga dia? Berapa banyak tenaga dia? Soalan cikgu. Berapa banyak tenaga dia? Adakah 210 atau berapa? Okey, cikgu nak tanya Nur Farisha Azrina. Ya, cikgu. Berapa banyak tenaga yang terhasil? 210 atau berapa? Sebab yang ni ada nilai dia. Dia menghasilkan tenaga 210 kilojoule. Kalau yang asid laktik ni dia menghasilkan berapa banyak tenaga? Tak jumpa. 150 kilojoule. Yes, 150 kilojoule. Yes. Okey dah. Jadi kena hafal belakang ni. Satu, awak kena hafal persamaan dia. Yang kedua, awak kena hafal tenaga, jumlah tenaga yang terhasil. Kalau fermentasi alkohol, glukosa tak payah tulis, tambah oksigen tak payah. Glukosa terus anak panah menghasilkan etanol, karbon dioksida dan tenaga 210 kilojoule. Kalau fermentasi asid laktik, glukosa terus anak panah, asid laktik dan tenaga. Tenaga dia 150 kilojoule. Memang kena hafal dah. Okey, so cikgu pergi lagi. Okey, kita nak tengok apa itu fermentasi alkohol yang cikgu kata tadi. Okey, jadi fermentasi alkohol ni sebenarnya dilakukan oleh yeast. Okey, awak kenal dia yeast ni dia, ibu roti tu, yeast. Jadi ni persamaan dia cikgu kata tadi, glukosa terus anak panah dah. Cikgu kenapa tak payah tulis oksigen? Sebab tak ada oksigen. Jadi tak payah tulis tambah oksigen. Terus glukosa dipecahkan, diuraikan menjadi etanol. Etanol tu alkohol lah. Tambah karbon dioksida dan tenaga 210 kilojoule. Dan etanol ni digunakan dalam pembuatan arak, okey, dan sebagainya lah. Okey, tu kalau dalam arak. Yang kedua, kalau dalam roti, kita kan guna yeast. Okey, jadi karbon dioksida yang dibebaskan menaikkan adunan dalam pembuatan roti. Okey, dengar molek.
Masa awak buat roti kan, awak nampak deh. Masa awak nak buat dough roti tu, tidak awak masukkan tepung. Okay, awak nak buat kek, awak nak buat tepung, awak nak buat jepuk, awak masukkan tepung, awak masukkan gula, awak masukkan air, betul tak? Jadi tepung gula ni apa? Glukosa lah. Tepung gula glukosa. Lepas tu awak masukkan yeast. Okey, lepas tu awak akan uli-uli kan? Awak uli. Kemudian awak akan tutup dengan kain lembap. Awak akan tutup dengan kain lembap. Okay, mak awak buat kek, buat roti, mak awak akan tinggal macam ni. Okay, jadi masa tinggal ni, dalam ni ada yeast. Okay, dalam ni ada yeast. Dia ada glukosa, jadi glukosa gula tu, tepung gula tu akan dipecahkan. Bila tutup, oksigen tak cukup. Okay, oksigen tak masuk. Jadi dia terpaksalah pecah-pecahkan glukosa, maka terhasillah etanol, karbon dioksida dan tenaga. Jadi karbon dioksida yang terhasil ni karbon dioksida yang terhasil masa awak tutup ni, masa awak tutup dough roti awak tu, karbon dioksida yang terhasil tu akan dibebaskan dan menaikkan adunan dalam pembuatan roti. Nampak? Jadi naik comel. Okay, kalau awak buat kek pun macam tu juga. Kan mak awak buat, mak awak tutup sekejap. Kenapa? Sebab nak suruh yeast tu bertindak lah. Jadi glukosa pun diuraikan, maka terhasillah etanol, karbon dioksida dan tenaga. Karbon dioksida itulah yang menaikkan kek, yang menaikkan dough roti. Cikgu, kalau saya tak tutup cikgu, tu yang bila awak tak tutup tu, karbon dioksida sedikit, okay? Kek awak akan jadi, kata apa kek awak akan jadi ni, batak, hidup gitu. Tak si naik. Kalau awak buat cupcake ke apa, dia jadi gebu. Awak buat donat jadi gebu. Sebab apa awak tutup ni? Faham deh? Jadi bila awak tutup tu, oksigen tak masuk, maka yeast terpaksa buat ni. Yeast terpaksa basi alkohol. Iaitu dia akan pecahkan glukosa, gula, tepung tu yang ada glukosa menjadi etanol, karbon dioksida dan tenaga. Sebab tu bila awak buka, awak bau macam masam. Awak buat roti tu, kek tu awak bau macam masam gitu. Itu ialah gas etanol. Okay? Okay, cuba kita baca ni. Dia kata when yeast is activated, it produce bubbles. Jadi bila yeast tu aktif bertindak, dia akan menghasilkan bubbles, gelembung-gelembung gas. Yeast feeds on the sugar in the dough and emit carbon dioxide. Dia akan membebaskan karbon dioksida. The bubbles of carbon dioxide causes the dough to grow and expand. Jadi bila dia menghasilkan gas karbon dioksida, gas itulah yang menaikkan roti jadi gebu. Okay? Dia kata that proof for too short a time will be tough and chewy. Okay deh. Jelas Okay, sebab itulah ada pelajar yang tahun lepas cikgu buat projek. Awak dah settle dah projek dah. Yang tingkatan 4 tahun lepas dia kena buat projek. Pilihlah nak buat donat ke, nak buat cupcake ke, nak buat kek ke, nak buat roti ke. Dan ada pelajar bila dia buat, dia mesej cikgu, cikgu tak jadi, tak naik. Cikgu tanya dia tutup tak dengan tuala basah, tuala lembap. Dia kata tak tutup. Bila tak tutup, yeast tu dia buat fermentasi alkohol tetapi kurang berkesan. Menyebabkan kurang karbon dioksida dihasilkan, roti dia tak naik. Okay, jelas Sebab apa roti naik? Sebab karbon dioksida dibebaskan. Okay, kemudian yang tadi berlaku dalam roti. Yang kedua, fermentasi alkohol juga berlaku dalam tumbuhan. Okay, tadi pun fermentasi alkohol juga, tapi yang tu berlaku dalam roti. Ni fermentasi alkohol berlaku dalam tumbuhan. Tengok, masih juga benda yang sama, glukosa akan diuraikan, dipecahkan kepada etanol, karbon dioksida dan tenaga 210 kilojoule. Benda sama juga, persamaan sama. Bila dia berlaku ni? Okey, dia berlaku apabila pokok padi yang tumbuh di kawasan berair yang kekurangan oksigen berupaya menjalankan fermentasi alkohol. Awak perasan tak bila awak pergi dekat kawasan sawah padi, dia macam ada sejenis baung tu. Baung. Dia baung, kalau orang rumah dia dekat dengan sawah padi, dia kena ada baung tu. Baung
Dia gini ya Kak, biasa awak pernah kan kawasan banjir, kawasan hak selai air, kawasan banjir 2-3 hari, awak akan lalu kawasan tu awak akan macam bau. Bau ke apa tu? Itulah bau masam. Masam tu ialah bau etanol. Pernah ke kalau katakan rumah awak dinaiki air banjir, rumput-rumput tergelar, pokok-pokok tergelar. Lepas seminggu, 2-3 hari ke apa, lepas banjir tu kan awak akan macam bau kawasan tu. Dia bau masam. Okey, bau masam tu ialah bau gas etanol. Okey, jadi pokok padi ni memanglah pokok padi dia tumbuh dalam kawasan berair ke? Pokok padi memang tumbuh dalam kawasan berair. Jadi bila dia tumbuh dalam kawasan berair, kurang oksigen. Maka bila kurang oksigen, glukosa terpaksa diuraikan tanpa kehadiran oksigen. Lalu menghasilkan etanol. Sebab tu kalau kita pergi kawasan sawah padi yang ni, kita dia bang masam tu. Okey. Kemudian etanol yang dihasilkan di dalam tisu semasa proses fermentasi adalah toksik kepada kebanyakan tumbuhan. Etanol daripada pokok padi tu, pokok padi je boleh tahan dengan gas tu. Tapi pokok lain tak tahan. Sebab tu dia kata etanol yang dihasilkan di dalam tisu semasa proses fermentasi adalah toksik. Toksik ni maksud dia tak sesuai untuk pokok-pokok lain. Tetapi sel pokok padi mempunyai toleransi yang tinggi terhadap etanol berbanding spesies lain. Maknanya pokok padi je yang boleh hidup terendam dalam air macam tu. Awak faham ke? Maknanya pokok padi sahaja yang boleh hidup terendam. Akar dia terendam dalam air, dia boleh hidup. Tapi kalau pokok lain, dia akan mati. Okey? Pokok padi, kenapa dia boleh sesuai hidup dalam kawasan tak ada oksigen tu, terendam dalam air? Kerana pokok padi menghasilkan banyak enzim alkohol dehydrogenase yang boleh menguraikan molekul etanol kepada karbon dioksida yang tidak bertoksik. Jadi pokok padi ni kenapa dia boleh hidup dalam keadaan akar dia terendam dalam air? Sebab pokok tu sendiri dia boleh menghasilkan banyak enzim dehydrogenase yang boleh memecahkan etanol tu jadi karbon dioksida. Okey, jadi ni tak ada cara lain, yang ni kena hafal point ni. Jadi setakat ni awak dah tahulah fermentasi alkohol ni satu berlaku dalam yeast. Okey, kita nak buat roti, yeast. Yang kedua berlaku dalam pokok yang terendam dalam air. Fermentasi alkohol. Terutama pokok padi. Okey, jelas Okey. Di fermentasi asid laktik pula. Okey, fermentasi asid laktik ni dia berlaku dalam dia berlaku dalam dua keadaan Okay, kita tengok dulu. Fermentasi asid laktik tadi cikgu kata glukosa diuraikan kepada asid laktik dan tenaga. Okey, apa cikgu tulis 210. Okey, 210 kilojoule ni untuk yang ni. Untuk yang satu lagi 150 kilojoule. Faham ke? Dia ada dua. 210 ni untuk yang ni. Untuk yang ni. Yang 150 kawan awak jawab tadi, satu lagi. Nanti cikgu terangkan. Okey. Now kita nak tengok yang asid laktik untuk bakteria lactobacillus. Okey. Fermentasi asid laktik ni dilakukan oleh bakteria lactobacillus yang menjalankan fermentasi susu untuk menghasilkan dadih. Jadi awak duk makan dadih tu rupa-rupanya datang daripada bakteria lactobacillus yang melakukan fermentasi asid laktik. Lalu terjadilah dadih. Okey, lagi. Lactobacillus bertindak ke atas laktosa. Laktosa ni adik-beradik dengan glukosa lah. Laktosa, gula susu, gula yang ada dalam susu. Dan menukarkannya kepada asid laktik. Asid laktik seterusnya menggumpalkan kesin protein susu menjadi dadih atau yogurt. Jadi rupa-rupanya yang awak makan dadih, awak makan yogurt tu rupa-rupanya datang daripada fermentasi asid laktik. Siapa buat? Bakteria lactobacillus.
Dia buat fermentasi asid laktik, dia pecahkan glukosa gula dalam susu menjadi asid laktik dan tenaga. Okey, jadi kenapa bila saya makan yogurt, saya makan ke apa? Dadih tu rasa gitu cikgu, rasa masam. Asid laktik merupakan punca rasa masam yogurt. Okey, asid laktik itulah yang menyebabkan bila awak makan yogurt atau apa tadi dadih, awak rasa macam masam-masam gitu. Jadi asid laktik tu yang terhasil daripada fermentasi bakteria Lactobacillus. Ni rupa bakteria Lactobacillus yang ada dalam susu. Okey, jelas Ni kena banyak baca lah ni. Okey, now kita nak pergi yang ni. Yang ni payah. Okay, yang ni cikgu kena terai betul-betul. Okey, yang ni fermentasi asid laktik juga, tetapi berlaku dalam sel otot manusia. Ni berlaku dalam manusia. Okey, kita baca dulu deh. Okey, iaitu glukosa diuraikan, dipecahkan menjadi asid laktik tambah tenaga tetapi 150 kilojoule. Kalau 210 tadi lactobacillus tadi nak buat dadih. Nak buat dadih dengan yogurt. Tapi kalau yang ni dalam sel otot manusia ni 150 kilojoule. Okey, kita baca dulu. Proses ini dilakukan oleh sel otot ketika melakukan aktiviti cergas. Dengan molek. Kalau awak duduk saja gini, ni awak duduk tengah belajar macam ni, sel otot awak buat respirasi aerob dengan molek. Awak sedang belajar, awak sedang tidur, awak relax, sel badan awak buat respirasi aerob 2898 kilojoule tadi. Tapi bila awak buat aktiviti cergas, awak berenang, awak naik tangga, awak berlari, awak zumba, awak aerobik, maka sel badan awak akan buat fermentasi asid laktik. Kalau duduk saja, tidur, main gitar, belajar, baca buku cerita, tengok TV, awak buat respirasi aerob. Tapi awak buat je aktiviti cergas, awak berlari, awak berenang, awak melompat, awak akan buat fermentasi asid laktik. Oh, maknanya bila kita cergas, kita akan urai glukosa menghasilkan asid laktik dan tenaga sebanyak 150 kilojoule. Okey, jelas dah dulu tu dah. Okey, kemudian kenapa ketika aktiviti cergas, kenapa kita buat fermentasi asid laktik cikgu? Sedangkan kita bila kita nak buat aktiviti cergas, kita nak banyak tenaga. Okey. Ketika aktiviti cergas, kadar penggunaan oksigen melebihi kadar yang dibekalkan oleh sistem peredaran darah. Awak perasan tak bila awak buat aktiviti cergas, awak macam tak cukup nak nafas. Perasan ke tak? Jadi awak perasan tak bila awak tak cukup nafas, maknanya awak dah guna oksigen melebihi daripada yang dibekalkan kepada awak. Faham ke tak tu? Sebab awak tengah cergas, awak tengah berlari, tak cukup tu. Jadi awak telah mengguna kadar oksigen lebih daripada yang diberi oleh badan. Maka otot berada dalam keadaan kekurangan oksigen. Tak cukup lah sebab awak tak cukup oksigen tu. Okey, dan bila awak tak cukup oksigen, badan awak dikatakan mengalami hutang oksigen. Tak faham? Dia gini kak. Apa kita kata kita berhutang? Sebab awak guna lebih daripada hak awak ada. Contoh. Mak awak bagi RM5. Mak awak bagi RM5. Awak pergi sekolah, awak membeli sampai RM10. Awak terpaksa berhutang dengan saing lagi RM5. Maknanya awak sudah berbelanja melebihi daripada yang mak awak bagi. So maknanya sama juga. Katakan contoh macam ni. Badan awak beri oksigen 50. Tapi awak dah guna sampai 100 oksigen. Bagaimana awak berhutang?
Jadi dia kata kadar penggunaan oksigen, awak menggunakan oksigen lebih banyak daripada badan awak bagi. So bila macam tu awak dikatakan kekurangan oksigen lah. So memang tak cukup pun oksigen. Awak dikatakan mengalami hutang oksigen. Awak faham ke? Badan awak nak guna oksigen banyak tapi badan awak beri sikit. Dan menyebabkan awak berada dalam keadaan hutang oksigen. Okay, jadi bila berhutang tak cukup oksigen, glukosa tidak dapat diurai dengan sepenuhnya. Okay, glukosa tak boleh nak dibakar dengan sepenuhnya. Sebab apa cikgu? Sebab tak cukup oksigen. Okay, bagi setiap molekul glukosa yang diuraikan, hanya 2 molekul ATP atau 150 kilojoule tenaga dihasilkan. Jadi bila dia berhutang, dia terpaksa berhutang, jadi dia cuma boleh menghasilkan 2 molekul ATP sebanyak 150 kilojoule sahaja. Jadi awak jelas deh, kalau kita berehat, kita tengok TV, kita boleh menghasilkan 2898 kilojoule tenaga. Sebab apa? Oksigen banyak. Kita kan relax je. Oksigen masuk semua. Jadi 2898 kilojoule tenaga. Tapi bila awak cegah, oksigen tak cukup, so awak hanya menghasilkan 150. Jelas deh? Okey. Asid laktik yang dihasilkan terkumpul sehingga mencapai satu kepekatan yang boleh menyebabkan kelesuan dan kekejangan otot. Jadi kalau awak ni banyak sangat asid laktik, banyak sangat berkumpul sebab tak cukup oksigen, banyak, maka dia akan berkumpul di tempat otot awak dan menyebabkan awak jadi letih, lesu, kejang otot. Awak perasan ke tak, bila awak masuk merentas desa, esok awak sakit kaki nak naik tangga. Cikgu nak tanya, perasan ke tak Umairah Muhammad Aswadi? Perasan tak bila awak main gapo-gapo PJ, kalau lebih-lebih awak main, esok awak sakit lutut nak naik tangga. Nak semaya pun sakit. Umairah? Perasan. Sebab apa tu? Sebab asid laktik terkumpul dekat otot kaki awak. So esok sakit awak nak naik. Okey? Faham dah? Okey. Setelah aktiviti, macam mana saya nak elakkan daripada benda tu berlaku cikgu? Okey, jadi setelah aktiviti cergas berhenti, tekan awak selesai merentas desa, pengambilan oksigen berlebihan akan mengoksidakan asid laktik kepada karbon dioksida, air dan tenaga. Okey, maksud cikgu macam ni. Kalau awak tak nak jadi macam tu, awak tak nak ni asid laktik berkumpul yang menyebabkan esok awak jadi sakit, maka selepas awak berlari, awak kena ambil oksigen berlebihan. Nak ambil macam mana? Selepas awak berlari, awak kena jalan slow-slow, tarik nafas, hembus, tarik nafas, hembus. Sebab apa kita tarik nafas? Sebab kita nak ambil banyak oksigen, biar dia berlebihan. Jadi bila oksigen masuk, maka dia akan pecahkan asid laktik yang berkumpul tadi. Okay, dia akan mengoksidakan, dia akan bakar asid laktik yang berlebihan tadi. Dia akan pecahkan balik jadi karbon dioksida, air dan tenaga. Sebab tu ada sesetengah murid, dia masuk merentas desa, dia serupa dengan kita tapi dia tak sakit. Tapi kita esok kita sakit. Sebab apa kita sakit? Sebab asid laktik kita berkumpul. Cikgu, buat apa kawan saya tak sakit? Sebab mungkin selepas dia berlari tu dia buat aktiviti cooling down, menyejukkan badan. Dia tarik nafas, dia pusing-pusing dulu, ambil nafas. Jadi oksigen berlebihan tu akan mengoksidakan, dia akan bakar balik asid laktik yang berkumpul tu menjadi karbon dioksida, air dan tenaga. Awak faham ke? Kalau kita buat aktiviti cegah tak cukup oksigen, glukosa yang sepatutnya dibakar jadi karbon dioksida, air dan tenaga tu dia tak bakar. Dia bakar separuh jadi asid laktik. Dia bakar, dia pecah tapi jadi asid laktik. Jadi macam mana dia nak balik asal semula? Awak bagi dia oksigen, awak tambah balik oksigen, maka oksigen ni akan bakar glukosa, maka terhasillah karbon dioksida, air dan tenaga. Dia jadi balik asal semula.
Okey. Apabila semua asid laktik sudah disingkirkan, kita dah bakar dah belaka, maka hutang oksigen dikatakan telah dibayar. Selagi ada hutang oksigen, selagi itulah ada asid laktik, selagi itulah awak sakit dekat otot kaki awak. Faham? Kalau awak dah bayar belaka dah, asid laktik pun sudah dibakar, hutang oksigen sudah dibayar. Okey, jelas dah. Okey, cuba kita tengok graf ni. Graf ni dia pening sikit. Cuba tengok, masa awak buat senaman, awak cergas. Okey, awak cergas. Awak nampak tak? Oksigen yang awak ambil semasa senaman ni sedikit. Menyebabkan awak ni berlaku kekurangan oksigen. Apa cikgu saya tak faham graf ni. Ni. Maknanya duduk sini, duduk bawah. Sedangkan awak ni buat aktiviti cergas. Jadi oksigen yang diambil tu sedikit. Menyebabkan awak berlaku hutang oksigen. Tapi bila awak dah berhenti, tengok ni. Bila awak dah berhenti, awak cooling down, awak tarik nafas, awak jalan slow-slow, oksigen masuk balik, maka dia akan bakar. Dia akan bakar, so tak ada dah hutang awak. Hutang awak sudah dibayar dan awak pun tak sakit. Okay, awak tak sakit, tak krem kaki, tak sakit dah. Okay, jelas Cikgu harap awak baca balik lah ni. Baca balik semula yang ni. Nanti cikgu akan terangkan balik dah. Okay, next kita pergi sikit lagi. Nak habis dah pun. Okay. Yang ni kegunaan dah. Okay, so kalau awak tengok di sini, ini adalah contoh-contoh fermentasi tadi. Fermentasi, kalau awak tengok ni, fermentasi menghasilkan asid laktik, kita guna untuk buat kicap. Yang ni kalau fermentasi menggunakan lactobacillus tadi, selain daripada menghasilkan dadih dengan yogurt, juga untuk menghasilkan cheese. Lagi, yang ni kalau guna bakteria jenis Saccharomyces, dia menghasilkan arak. Nampak? Etanol ni. Ni etanol belakang ni. Buat roti pun menghasilkan etanol, okay? Sebab tu roti tu dia bang macam tu. Okay. Okay, kita pergi last dah. Okay, kita nak tengok perbandingan antara respirasi aerob dengan fermentasi. Okay, jadi fermentasi mempunyai beberapa persamaan dan perbezaan berbanding dengan respirasi aerob. Okay, jadi persamaan dia ialah apa-apa mesti dia pecahkan glukosa. Betul tak? Fermentasi ke, aerob ke, bahan utama dia ialah glukosa. Dia mesti pecahkan glukosa dan dia nak tukar kepada tenaga kimia. Persamaan dia, dua-dua tu melibatkan pemecahan glukosa untuk hasilkan tenaga kimia. Okay, yang kedua, kedua-duanya mesti bermula di sitoplasma. Apa? Cikgu bermula di sitoplasma sebab berlaku proses glikolisis dulu. Aerob ke, fermentasi ke, dia mesti buat glikolisis dulu yang berlaku di sitoplasma. Yang ketiga, dia berlaku di dalam yeast, bakteria, haiwan dan tumbuhan. Aerob ke, fermentasi ke, berlaku dalam yeast, bakteria, haiwan dan tumbuhan. Cikgu saya tak faham hak yeast ni. Okay, gini. Kalau cukup oksigen, dia buat respirasi aerob. Kalau tak cukup oksigen macam roti tadi, dia buat fermentasi. Kalau cukup oksigen dalam keadaan biasa, yeast dia buat aerob, respirasi aerob. Okay. Lagi persamaan dia, fermentasi ke, aerob ke, kedua-duanya menghasilkan tenaga kimia dalam bentuk ATP. Dia menghasilkan tenaga, cuma beza dia ada hak banyak, ada hak sikit. Okay, lagi persamaan dia, proses bermula dengan macam mana dia kena bermula dengan glikolisis. Apabila glukosa ditukarkan jadi piruvat. Piruvat ni lah barulah dia akan masuk sama ada aerob ataupun fermentasi. Okey, ni ialah persamaan antara aerob dengan fermentasi. Boleh dah. Okey, seterusnya kalau dia nak beza. Okey. Kalau dia nak beza, kalau aerob ni ialah proses penguraian glukosa lengkap. Kenapa lengkap?
dengan kehadiran oksigen. Okey, kalau fermentasi, proses penguraian glukosa tidak lengkap. Kenapa tak lengkap? Tak ada oksigen. Kalau ada pun sedikit. Boleh? Beza nombor 1. Okey. Beza nombor 2, aerob sebab dia lengkap ke? Mula-mula dia berlaku dalam sitoplasma, kemudian berlaku dalam mitokondria. Sebab dia menghasilkan banyak tenaga tu. Tapi kalau fermentasi, dia hanya berlaku dalam sitoplasma sahaja sebab dia berlaku setakat glikolisis je. Okey, kemudian respirasi aerob menghasilkan air. Kalau fermentasi dia tak ada air, tidak menghasilkan air. Okey, aerob glukosa dioksidakan secara lengkap kepada karbon dioksida dan air. Memang lengkap lah. Lalu terhasillah karbon dioksida, air dan tenaga. Berapa banyak tenaga? 2898 kilojoule. Okay, tapi kalau fermentasi, glukosa dioksidakan tidak lengkap. Apa tak lengkap cikgu? Sebab tak cukup oksigen. Lalu terhasillah sama ada etanol dan karbon dioksida atau asid laktik. Dan awak kena pecah sosor. Kalau fermentasi alkohol, 210. Kalau fermentasi asid laktik dalam otot manusia, 150 kilojoule. Boleh? Hak ni dia pelik sikit. Dia kena pecah. Kalau berlaku dalam pokok sawah, pokok padi, 210 kilojoule. Kalau berlaku dalam yeast, 210 kilojoule. Kalau berlaku dalam sel otot manusia tengah aktif, 150 kilojoule. Okey, boleh dah? Okey, kita cuba tengok soalan. Yang ni you all kena saling. Okay, saling soalan. Gambar ni ikutlah kalau ada kemudahan printer, ada kemudahan laptop, komputer. Awak carilah gambar budak duduk dengan budak berlari. Ataupun berenang ke asalkan aktiviti cergas. Kalau tak ada, lukis. Okey, kita baca dulu soalan. Saling dia ni nanti cikgu hantar dalam grup. Respirasi ialah proses yang berlaku di dalam semua organisma hidup. Rajah menunjukkan dua individu P dan Q dalam dua situasi berbeza. P sedang duduk dan Q sedang berlari pecut. So saat ni cikgu kata dah, hak ni duduk saja. So saat ni kenal pasti jenis respirasi. Jadi kalau P ni respirasi aerob, individu Q dia buat aktiviti cergas, kita kata fermentasi asid laktik. Boleh dah? Okey. Nyatakan dua perbezaan di antara jenis respirasi yang berlaku dalam P dan Q. Okey, dalam P dan Q. Yang ni awak jangan ambil 210 tadi. Untuk perbezaan dia. Sebab apa cikgu? Sebab awak kena ambil dalam sel otot manusia. Dia kena berdasarkan gambar. Yang ni awak boleh saling, hak tak cikgu bincang saat ni. Yang ni je awak kena ni, hati-hati. So awak kata satu molekul glukosa menghasilkan tenaga 150 kilojoule. Jangan ambil 210 sebab 210 tu berlaku dalam yeast, berlaku dalam pokok padi, berlaku dalam yogurt. So ni kita ni berlaku dalam sel otot manusia. Okay, yang ni cikgu tak baca lah sebab kita dah bincang dah tadi. You just salin saja dah. Faham deh. Kalau tak faham tanya dalam group dah. Okay. Ni pun salin juga. Tuliskan persamaan perkataan. Dia nak persamaan perkataan bagi jenis respirasi yang berlaku dalam P. P tadi budak berlari kan. Okay, so glukosa, buah anak panah, asid laktik tambah tenaga dalam kurungan 150 kilojoule. Okay? Boleh? Okay, kemudian yang ni pun salin juga. Carilah gambar. Gambar banjir, pokok terendam dah. Okay, dia kata satu tumbuhan ditenggelami air semasa banjir selama beberapa hari. Terangkan kesan kejadian tersebut kepada respirasi tumbuhan tersebut. Jadi bila awak nampak je gambar terendam air, disebut terendam dalam banjir, tak ada benda lain. Fermentasi. So kita buka dulu. Okay, so kita kata akar tumbuhan tenggelam di dalam air. Bila tenggelam dalam air, kurang oksigen. Jadi bila kurang oksigen, tumbuhan terpaksa melakukan fermentasi alkohol, iaitu penguraian glukosa tidak lengkap akibat kekurangan oksigen. Kesan dia, etanol yang dihasilkan di dalam tisu semasa fermentasi adalah toksik
Kan cikgu kata tadi, pokok padi je boleh tahan dengan asid laktik yang terhasil. Tapi pokok lain kenapa selepas banjir dia mati? Sebab etanol yang dihasilkan di dalam tisu semasa fermentasi adalah toksik, menyebabkan tumbuhan itu tidak dapat menyesuaikan diri dan mati. Okey, jelas sebab apa pokok-pokok lain ni lepas banjir mampu berlaku. Pokok padi dia tak sebab dia memang tahan toksik. Okey dah. So untuk soalan-soalan ni awak namakan aktiviti tu lestari kebat. Ingat deh hak cikgu buat sebelum cuti. Okey, lagi last. Last. Kejap banyak sikit lah awak kena tugasan awak nyaling. Okey. Seorang atlet, back balik. Seorang atlet mengalami kekejangan otot. Dia mengalami kekejangan otot semasa larian 100 meter deh. Semasa larian pecut 100 meter. Cikgu rasa awak pernah tengok ni masa Olimpik sukan C, dia tengah lari, tiba-tiba dia tak boleh nak lari dah. Dia kah pergi tepi. Sebab apa tu? Dia sakit, dia kejang otot. Okey. Terangkan bagaimana aktiviti ini boleh menyebabkan kekejangan otot. Okey, jadi ketika larian pecut, awak buat aktiviti cergas. Jadi atlet ni dia mengalami kadar penggunaan oksigen yang melebihi daripada kadar oksigen yang dibekalkan oleh sistem peredaran darah. Maknanya masa dia tengah running tu, dia guna oksigen banyak sangat berbanding yang darah dia sempat bekalkan kepada dia. Okey, so apa jadi? Darah tidak dapat membekalkan oksigen mencukupi, menyebabkan sel otot dia ni berada dalam keadaan kurang oksigen dan dia mengalami hutang oksigen. So asid laktik yang terkumpul adalah bertoksik, menyebabkan otot dia lesu, sakit dan kejang. That's why lah atlet ni sebelum dia nak masuk Olimpik ke apa, dia hari-hari dia berlatih. Sebab apa? Dia nak membiasakan diri dia dengan situasi ni. Okay. Okay, and the last one is, okay, yang ni dah. Okay, ni formatif 7.3, tak ada dah. Lepas ni habis dah. Okay, nyatakan di mana proses fermentasi biasanya berlaku. Jadi fermentasi ni boleh berlaku dalam sel otot manusia ketika kita buat aktiviti cergas, dalam bakteria, lactobacillus, dalam yeast dan dalam tumbuhan. Okay, berikan 3 contoh mikroorganisma dan makanan yang dihasilkan melalui proses fermentasi. Okay, awak boleh ambil yang tadilah. Organisma Saccharomyces, bakteria juga ni, Saccharomyces. Dia buat dia menghasilkan karbon dioksida dan etanol, digunakan untuk buat arak bir. Okey. Lagi kalau bakteria Aspergillus, dia menghasilkan asid laktik yang digunakan dalam kicap. Awak tahu ke kicap ni orang buat fermentasi dalam tong besar, dia bubuh kacang soya, dia tutup beberapa lama barulah terhasilnya kicap. Okey, Acetobacter. Acetobacter dia menghasilkan asid asetik, digunakan untuk menghasilkan cuka. Okey, soalan 3, semasa membantu ayah menebas rumput di kawasan kebun, anda telah terserempak dengan seekor ular. Oleh sebab terlalu takut, anda melarikan diri menjauhi ular tersebut. Huraikan proses respirasi yang akan berlaku. So mestilah awak buat respirasi ke apa? Respirasi ke apa awak buat? Aerob ke anaerob? Soalan cikgu sebelum kita habis. Awak buat gapa? Aerob ke fermentasi gapa? Puteri Balkis Arisha. Puteri tengah tolong abah. Tiba-tiba ada ular. Mesti Puteri lari. Puteri buat gapa? Nik Nurin Zukrina. Zuk. Awak buat apa? Awak buat fermentasi asid laktik ke? Fermentasi alkohol ke? Awak buat respirasi aerob? Ada ke tak Zuk ni? Alia? Ayuni ke? Ikut dah. Siapa nak jawab? Arfa ke? Fermentasi asid laktik. Mesti awak buat fermentasi asid laktik sebab awak terkejut. Awak lari. Okay, jadi apabila anda lari pecut, awak tak lari sikit-sikit dah, awak memang lari tegah. Okay, so paru-paru dan aliran darah tidak dapat membekalkan oksigen dengan cukup cepat untuk memenuhi keperluan otot anda untuk menghasilkan ATP.
Okay, jadi bila dia tak cukup nak bekalkan oksigen sebab awak lari cepat sangat ni, awak bernafas pun jadi tak cukup oksigen, maka sel-sel otot menjalankan proses fermentasi. Jangan tulis gini, tulis fermentasi asid laktik, iaitu proses menghasilkan ATP tanpa menggunakan oksigen. Fermentasi dalam sel otot menghasilkan asid laktik. Okey, so cikgu berhenti di sini. Ada apa-apa nak tanya? Cikgu pasal exam baru tu kan. Dia Yes. baru je lah hari 4 Julai tu. Macam mana? 4 Julai tu bio je lah exam. Dok. Nanti sekolah akan keluarkan jadual. Sekolah akan keluarkan jadual ada belakang. Maths, Bio, Fizik, BM, BI. Dia sepanjang 2 minggu. Buat apa 2 minggu? Sebab setiap subjek tu ada objektif dengan struktur. Dua kertas. Agama, sejarah semua dua. So dalam tempoh 2 minggu tu siapa hak tak ada top up ke apa ke, memang kena siap-siap lah dengan top up. Dan soalan objektif tak apa, biasa dah kan guna Google Form. Cikgu kan bagi dah soalan Google Form sebelum ni kan. Awak boleh jawab balik lah, awak berlatih. Soalan cikgu lebih kurang je dengan hak baru ni. So awak berlatih jawab. Boleh je buka semula, cari link cikgu bagi tu, berlatih jawab. Tu kalau Google Form kertas 1. Kalau kertas 2 mungkin awak ni cikgu akan upload soalan and then awak jawab, lepas tu awak kena send secara PDF pula. Gapa-gapa nanti cikgu akan maklum balik deh. Dia sama je fizik, kimia, bio, maths, BI, BM. Semua dua kertas. Okey, ada nak tanya lagi? Okey, ada nak tanya apa-apa? Okey, so kalau tak ada, cikgu akan snap gambar slide tadi, awak salin, masukkan dalam file nota deh. Okey, Assalamualaikum. Habis jumpa minggu depan kita masuk bab 8. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Aina Najihah ada saat ni? Ada Aina? Ada. Aisyah Tunakibah ada? Ada. Lagi Siti Nur Alia ada? Tak ada dah.